Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pendidikan Kesihatan Tahun 4, Unit 11, Sayangi Diri. Tajuk 4, Kekeluargaan. Topik Keluargaku Sayang. Murid boleh lihat pada buku teks Pendidikan Kesihatan, muka surat 84-85. Hasil pembelajaran, murid dapat menyatakan contoh gejala sosial. Baiklah murid-murid, apa itu keluarga? Keluarga ialah sekumpulan manusia yang mempunyai hubungan melalui perkahwinan, pertalian darah atau anak angkat. Di sini ada contoh gambar keluarga. Okey, keluarga kebiasaannya ada ayah, ada ibu dan juga anak. Ataupun ada salah satu, sama ada ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun datuk dan nenek juga dikira juga sebagai keluarga. Baiklah, maksud gejala sosial. Gejala ialah tanda-tanda akan berlakunya sesuatu. Sosial ialah segala hal yang berkaitan masyarakat. Maka, gejala sosial ialah unsur-unsur negatif atau elemen yang merosakkan dalam kalangan masyarakat sesebuah negara. Okey, unsur-unsur negatif ni unsur yang tidak baik. Gejala sosial sering berlaku kepada remaja berusia 10 tahun hingga 18 tahun, iaitu masih di alam persekolahan. Okey, ini adalah contoh-contoh gejala sosial. Ponteng sekolah, hidu gam, lumba haram, buli, pembuangan bayi, merokok, melepak, penyalahgunaan dadah, ragut, ugut dan vandalisme. Mari kita lihat satu persatu. Gejala sosial pertama, ponteng sekolah. Ponteng sekolah, perbuatan tidak hadir ke sekolah tanpa sebab atau ke tempat lain tanpa pengetahuan ibu bapa. Di sini contoh. Dua orang murid panjat pagar nak ponteng sekolah. Gejala sosial kedua, lumba haram. Perlumbaan bermotor yang diadakan di atas jalan raya awam tanpa kebenaran pihak berkuasa. Okey, seperti gambar yang kamu lihat. Berlumba di atas jalan raya yang membahayakan orang lain. Contoh gejala sosial ketiga, buli. Buli ialah sikap suka mengasari orang yang lemah dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan. Okey, seperti dalam gambar ini awak lihat berlaku gejala buli. Sekiranya kamu menjadi mangsa buli, kamu kena laporkan kepada guru. Contoh gejala sosial 4, pembuangan bayi, iaitu perbuatan mencampakkan bayi yang baru lahir di merata-rata tempat disebabkan kehamilan yang tidak diingini. Okey, kehamilan di sini bermaksud mengandung, tetapi mengandung tanpa melalui perkahwinan. Jadinya apabila bayi itu lahir, dia tak mahu jaga, jadi dia letakkan bayi itu di merata-rata tempat. Ini salah satu gejala sosial yang sangat membimbangkan di negara kita. Contoh gejala sosial kelima, merokok, iaitu tabiat menghisap daun tembakau yang mengandungi bahan bahaya terhadap kesihatan tubuh badan. Okey, tapi zaman sekarang pun dah ada budaya merokok, tapi menggunakan vape pun sama juga, walaupun dikatakan boleh mengurangkan tabiat merokok, tapi tetap bahaya. Okey, jadi kamu jangan sesekali cuba merokok.
Gejala sosial keenam melepak, iaitu budaya berkumpul tanpa arah tujuan serta membuang masa di tempat awam. Okey. Duduk di tempat awam, contohnya di pasar raya, di tepi jalan, di pondok bas, duduk beramai-ramai dan membuang masa lah. Itu pun salah satu contoh yang tidak elok. Gejala sosial ketujuh, vandalisme. Okey, sebutan dia vandalisme, iaitu perbuatan merosakkan atau mengotorkan harta benda awam. Seperti dalam gambar ini, dua orang murid menconteng di dalam tandas. Selain daripada itu, perbuatan vandalisme yang lain seperti merosakkan taman-taman permainan, menconteng bangku-bangku di taman, mencabut buaian. Okey. Itu salah satu contoh. Antara contoh vandalisme, perbuatan merosakkan. Tong sampahnya ditendang pun sama juga vandalisme. Contoh 8, penyalahgunaan dadah iaitu menggunakan bahan yang boleh ketagih dan diambil secara berlebihan. Okey. Ketagih ni bermaksud nak benda tu hari-hari. Tu ketagih. Jadi dadah ni memang bahaya. Okey, boleh merosakkan diri sendiri, boleh mengakibatkan kematian. Dan dadah juga ini boleh menjadi punca berlakunya kes-kes lain seperti pergaduhan, pembunuhan dan juga kecurian. Okey, dan dadah juga dikatakan sebagai musuh nombor 1 di negara. Gejala sosial ke-9, ragut, iaitu perbuatan menyentak, merampas atau menarik secara paksa beg tangan dengan niat mencuri. Okey. Kebiasaannya ragut ni sama ada dia menaiki motor ataupun dia berjalan lah. Dan dia akan merampas beg tangan. Kebanyakan mangsanya ialah wanita. Gejala sosial 10, iaitu kegiatan ugut, iaitu bermaksud kegiatan meminta wang secara paksa melalui kekerasan. Okey, seperti dalam gambar ini, kebiasaannya dia akan mencarilah orang-orang yang lemah, ataupun orang murid-murid yang lemah, dia akan minta duit secara paksa. Macam buli juga, tapi dia tak pukul, dia tak menindas, cuma dia meminta wang sahaja. Contoh gejala sosial 11, hidugam, iaitu perbuatan yang disebabkan ketagih dan boleh merosakkan sistem tubuh badan. Okey, perbuatan yang pada kita tak masuk akal lah. Gam tu untuk melekatkan sesuatu, tetapi dihidu. Gam ni merupakan bahan inhalan yang boleh menyebabkan ketagih dan juga mabuk. Baiklah, punca berlakunya gejala sosial. Pertama, kelemahan didikan agama dan moral dalam diri. Okey. Asas agamanya tidak kuat. Dalam agama pun dah disebut tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, kena sentiasa buat baik, tetapi tak dididik dengan betul. Kedua, sikap tidak mengambil berat ibu bapa, iaitu kurang ilmu keibubapaan. Maksudnya di sini, rata-rata remaja yang terlibat dengan gejala sosial ni, ibu bapanya sibuk bekerja sehingga tiada masa bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak ini ingin mencari penyelesaian, melibatkan diri dengan gejala sosial. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya, kawan-kawan pengaruh ajak. Kebanyakan kes gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah, merokok ni disebabkan oleh ajakan kawan suruh cuba. Okey. Jadi kamu kena berhati-hati memilih kawan.
Yang keempat, sikap penting diri masyarakat. Kurang komunikasi. Masyarakat di sini bermaksud dalam kawasan setempat kita lah. Ada setengah masyarakat atau kawasan tempat tinggal, masyarakatnya menjaga ahli-ahli komuniti dengan baik. Okey, sentiasa bertegur sapa, sentiasa menasihati dan juga membuat program-program yang berfaedah seperti bergotong royong, uh, sukan neka, fun run. Okey, itu salah satu contoh masyarakat yang baik. Jadi kalau kurangnya komunikasi masyarakat, gejala sosial juga boleh berlaku. Tambahan lagi masing-masing buat hal sendiri. Yang keempat, pengaruh negatif media massa dan sosial tidak bijak mengawal. Pada zaman sekarang ni macam-macam media sosial, aplikasi, Facebook, TikTok, Instagram, kadang-kadang YouTube. Yang mana di situ banyak kebanyakan, bukannya tak elok, tapi hampir memaparkan perkara-perkara yang negatif. Tetapi kalau kita pandai mengawal, pandai berfikir, kita tidak akan terpengaruh dengan media sosial. Baiklah murid-murid, tugasan pada hari ini jawab soalan pada pautan link Google Form. Yang kedua, bina peta buih contoh gejala sosial pada buku tulis. Sekiranya tiada buku, gunakan kertas kosong dan boleh lihat contoh peta buih yang cikgu beri. Okey, ada dua latihan. Kena buat dua-dua. Sila hantar latihan yang telah siap kepada nombor telefon guru sebelum atau pada jam 5.30 petang. Jika perlu hantar selepas waktu ibu bapa bekerja, maklumkan sahaja. Sekian, terima kasih.